Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersama dengan saya Da'i Hilman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan, dan kesihatan ini dapat kita gunakan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa, sebelum kita mula, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan kita pohonkan nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini hari Jumaat bersamaan 7 Ogos dan 17 Zulhijjah 1441 Hijrah. Jadi sahabat penonton semua, kita sedia maklum apabila kita melihat Tanyalah Ustaz pada pagi ini, suka untuk saya ingatkan kita adalah majlis ilmu, dan sudah tentulah apabila majlis ilmu ini saya minta kepada kita semua untuk berkongsi kepada rakan-rakan kita ataupun bagi tahu kepada ahli keluarga kita, ajak anak-anak kita, ajak ibu ayah kita untuk sama-sama menonton. Sebab apa? Hari ini topik kita sangat dekat dengan jiwa keluarga itu, sebab hari ini kita akan bincangkan topik kita ibadah dengan tajuk kita Anakku Imam Solat Jenazah. Jadi tajuk ini saya kira ibu bapa terutamanya perlu mengambil sesuatu daripada tajuk hari ini, dan saya kira anak-anak pun perlu mengambil sesuatu perkara yang penting, apakah yang perlu kita lakukan untuk di masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi siapakah yang akan bicarakan topik yang begitu indah pada hari ini? Tak lain dan tak bukan Al-Fadil Ustaz Firdaus Subi. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Sihat, seperti biasalah, seperti biasa. Ustaz, bila mana kita cerita pasal Anakku Imam Solat Jenazah ini, kita akan bicara pada penonton. Kita akan bersiaran langsung seperti biasa di TV3 dan juga TV9. Dan TV3 kita akan tamat pada pukul 8, dan TV9 kita akan sambung lagi sehingga 8.30 pagi. Jadi terus kekal sehingga ke akhir rancangan, insya-Allah. Jadi seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita di talian 18881677, dan boleh juga ke WhatsApp kami 0111233648, dan lebih mudah sekiranya sahabat penonton semua nak bertanyakan soalan di Facebook, boleh di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadil Ustaz. Dan di situ juga kita ada ruangan Facebook secara langsung, boleh berkongsi di rakan-rakan kita di media sosial, agar media sosial kita ini adalah salah satu saham kita di akhirat nanti, menyebarkan kebaikan, bukannya menyebarkan keburukan. Jadi sahabat penonton semua, tanpa silangkan masa, kita akan mulakan perbincangan kita pada pagi ini. Ustaz, bila mana Anakku Imam Solat Jenazahku ini, saya kira tajuk ini bagi saya dengar pun deep, mendalam rasanya. Cuma sebagai mukadimahnya, Anakku Imam Solat Jenazah, adakah kita nak bicarakan mengenai solat itu sendiri ke? Ataupun apakah yang perlu dilakukan oleh seorang anak apabila berlakunya kematian? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqina thumma amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama, saya bersama dengan teman saya Da'i Hilman, yang mudah-mudahan topik perbincangan kita pada pagi ini akan memberikan kepada kita suatu peringatan, dan pada saat yang serupa para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar topik seumpama ini menjadi salah satu persiapan sebelum kita bertemu dengan Allah. Tidak lain topik yang kita nak bicarakan pada pagi ini dan Hilman, iaitulah Anakku Imam Solat Jenazahku. Satu perbincangan yang cukup mendalam, sebab dunia yang kita ada ataupun dunia yang kita berada pada waktu dan di saat ini kita diami sifatnya adalah sementara, dan dia tidak akan berkekalan bersama dengan kita. Sebaliknya yang akan kekal iaitulah saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya Allah menyatakan dalam surah Al-Hashr, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala.
wal tanzur, dan sungguh-sungguhlah kamu melihat ma qaddamat lighat, wal tanzur ma qaddamat lighat, dan hendaklah melihat apa yang akan diberikan ataupun apa yang kita akan hulurkan pada keesokan harinya yang merujuk kepada hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah, diulang sekali lagi, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Dan salah satu di antara perkara yang kita nak bicarakan adalah salah satu di antara bekalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah, berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila meninggalnya seseorang anak Adam itu akan terputuslah segala apa yang berkaitan dengan aktiviti, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan dan perancangan-perancangannya, melainkan 3 perkara sahaja. Yang pertama iaitulah sedekahun jariyah, sedekah, sumbangan, apapun pemberian-pemberian yang kita lakukan dan pemberian tersebut mengalir atas keikhlasan yang kita lakukan, yang di sana ulama mengatakan mungkin sedekah, mungkin juga bersifat waqaf, ataupun mungkin perkara-perkara seumpama zakat dan sebagainya. Yang penting dia adalah merupakan sedekah, sumbangan yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebut ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat ataupun dapat memberikan manfaat kepada orang tersebut, mereka yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Rasulullah mengatakan waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang akan sentiasa mendoakan baginya kebaikan demi kebaikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara inilah merupakan prasyarat ataupun merupakan sebab untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya apa yang kita bawakan semuanya membawa kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita nak bicara pada pagi ini perkara yang berkaitan dengan solat jenazah itu sendiri, yang nak mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati di dunia ini sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita nak bicarakan juga tentang persiapan kita terhadap anak kita. Di mana kedudukan anak kita di saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini dapat memberikan manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk kita memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada, insya-Allah. Ustaz, bila mana kita bicarakan tadi, Ustaz dah bagi tahu bila mana seseorang itu meninggal, dia akan meninggalkan salah satunya anak yang soleh. Adakah perbuatan solat jenazah ini anak perlu ambil tanggungjawab anak ke, ataupun boleh saja pas kepada tuan imam? Baik, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim itu ke atas seorang muslim itu ada 6. Dan salah satu di antara 6 perkara tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila seseorang itu meninggal, idza mata fattabi'hu, apabila mati meninggalnya seseorang itu maka hendaklah ia mengusungnya. Dan di sana ulama mengatakan perkara yang berkaitan tentang soal solat jenazah terhadap si mati itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah dengan maksud jika sebahagian ba'dul muslimin, sebahagian daripada orang-orang Islam itu telah melaksanakan akan pelaksanaan kewajipan untuk untuk mempersiapkan akan jenazah tersebut, pertamanya dari sudut memandikannya, dan kemudian yang kedua mengkafankannya, dan kemudian yang ketiga menunaikan solat ke atas si mati, dan keempat mengkebumikannya. Keempat-empat perkara ini dilaksanakan oleh mereka, maka ketika itu gugurlah akan dosa-dosa umat Islam yang lain. Dengan erti kata yang lain, sebahagian daripada kalangan umat Islam itu melakukan, sama ada yang melakukan itu anaknya ataupun daripada kaum kerabatnya, ataupun yang melaksanakan itu adalah daripada kalangan penduduk Islam yang berada bersama-sama dengannya, maka ketika itu tidak menjadi masalah, pelaksanaan itu dapat dilaksanakan dan kewajipan tersebut telah pun tertunai ke atas umat Islam itu sendiri. Mana kata bukanlah itu satu tanggungjawab bagi seorang anak, cuma dia satu benda yang menjadi afdal ke macam mana, Ustaz? Subhanallah. Para hadirin penonton, tanyalah Ustaz yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak jika sekiranya mampu dan sanggup untuk melaksanakan sebagai imam bagi sesuatu solat jenazah, sama ada terhadap ibunya, mungkin juga terhadap ayahnya, itu menandakan salah satu di antara tanda berjayanya seorang ayah mendidik seseorang anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Dan kita tahu bahawa anak yang soleh ini adalah merupakan salah satu penyebab
seseorang itu untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika anak tersebut tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang muslim, dibimbangi, ayah dan juga ibunya nanti akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada ayat dalam surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ku anfusakum, peliharalah akan diri kamu, wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kamu itu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali daripada ayat tersebut itu merujuk kepada para suami agar mendidik isteri dan juga mendidik anaknya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang lain pun baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu itu adalah pemimpin. Kita lahir di muka bumi ini, Allah berikan kepada kita amanah. Dan pada saat yang serupa, setiap amanah-amanah yang kita laksanakan, menjadi seorang suami amanah terhadap ahli keluarganya, menjadi seorang isteri amanah terhadap anak-anak dan juga harta bagi seorang suami itu. Dan begitulah seterusnya naik kepada peringkat berikutnya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap daripada kamu itu akan ditanya dan dipersoalkan oleh Allah pada setiap tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik, maknanya kita jelas di situ. Bincangan kita pada pagi ini, anakku solat jenazah, walaupun bagaimana sekalipun, didikan, pengetahuan yang diberikan oleh ibu ayah kepada anak itu, itulah satu benda yang sangat penting untuk kita mengelak daripada neraka dan juga menjadikan anak itu orang yang soleh. Ustaz, saya nak ambil satu soalan yang bertuah pada pagi ini yang pertama, iaitu daripada Facebook, daripada Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Dai serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam Islam, adakah mempunyai tempoh had umur untuk menjadi imam solat? Contohnya, anak tersebut belum lagi baligh tetapi dia sudah mumayyiz. Bolehkah dia menjadi imam solat bagi makmum yang sudah dewasa? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Soalan yang bagus, Ustaz. Mana kata seorang anak yang belum baligh, dia menjadi imam kepada orang yang lebih dewasa kepada dia. Boleh ke, Ustaz? Baik, terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Puan Mazni Hasan berkaitan dengan seorang anak dalam melaksanakan solat sebagai seorang imam. Jadi, apakah dibenarkan seorang anak yang mumayyiz tetapi belum lagi baligh untuk menjadi imam kepada solat secara berjamaah? Dalam hal ini, di dalam sebahagian pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya makruh dengan berdasarkan kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terlupa nama tersebut, jika tidak silap Amr ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, yang ketika itu dia menunaikan ibadah solat, antara dalam hadis mengatakan usianya antara 6 ataupun 7 tahun. Berarti pada waktu tersebut beliau belum lagi berada dalam keadaan baligh tapi telah pun mumayyiz. Ya. Walaupun begitu, para hadirin sidang penonton Tanyalah Ustaz yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya kita bertujuan kita nak mendidik anak tersebut itu agar dia menjadi seorang imam, sebab didikan itu penting dan praktikal itu juga adalah merupakan satu perkara yang penting bagi seorang anak agar mereka ini terbiasa untuk menjadi seorang imam, itu tidak menjadi masalah at-ta'lim, kita nak mengajar anak tersebut. Adapun kalau sekiranya di sana kita menunaikan solat itu, ada beberapa kelompok-kelompok yang lain yang disebut dalam keutamaan untuk kita menunaikan ibadah solat. Rasulullah mengatakan yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, mereka yang paling qari, dan di situ terdapat perbincangan di kalangan para ulama yang menyatakan orang yang lebih utama untuk menunaikan solat itu adalah mereka yang faqih dalam bidang hukum hakam berkaitan dengan solat, dan bacaannya juga adalah bacaan yang betul, bukan bacaan yang baik, bukan bacaan yang ada tarannumnya, ada bacaan-bacaan yang cukup mendayu-dayu dan sebagainya, tidak begitu, tapi bacaannya adalah bacaan yang sahih, qiraah sahihah, maka dia adalah lebih aula. Dan diikuti yang kedua, mereka yang tidak berapa faqih tetapi bacaan dia adalah merupakan bacaan yang terbaik. Dan diikutilah kepada perkara-perkara berikutnya, ada beberapa hadis yang begitu panjang. Dan dalam hal ini bila kita kaitkan dengan anak tersebut, sebahagian ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan hukumnya adalah makruh dan sembahyang tersebut sah dengan syarat anak tersebut mengetahui hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah solat tersebut, apa rukunnya, apa perkara-perkara yang disebut dengan nama sunat ab'ad, dan apakah perkara-perkara yang disebut dengan nama sunat hay'ah.
Wallahu a'lam. Ustaz, bila mana kita cerita pasal solat jenazah ini, sebenarnya saya nak tanya lebih banyak mengenai apakah tindakan seorang anak itu. Cuma saya nak ambil satu soalan yang terdekat yang kita boleh ambil daripada Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya Ustaz, apakah persediaan awal seorang anak untuk menguruskan jenazah ibu atau ayah, terutamanya untuk mengimamkan jenazah ayah atau ibu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai, biar tahu jangan keliru. Soalan yang bagus Ustaz. Apakah sebenarnya seorang anak dia perlu tahu sekiranya mak ayahnya sudah meninggal untuk mensolatkan jenazah itu, apa dia perlu buat sebenarnya? Silakan. Baik, pertama saya ingin mengucapkan kepada Puan Hana Wanci atas soalan yang dikemukakan. Bila kita berbicara tentang persoalan yang berkaitan tentang apa persiapan yang perlu untuk kita berikan kepada anak-anak tersebut, maka perkara yang paling penting sekali yang pertama iaitulah kita mengajar mereka dari sudut ilmu. Sebab apabila anak tersebut ini dia tidak mengetahui akan ilmu yang berkaitan tentang pengurusan jenazah, pastinya mereka tidak tahu. Sebab itu kadang-kadang kita tengok bila ayah meninggal ataupun ibu meninggal, menangis. Tidak berhenti-henti daripada pagi sehingga malam, bahkan sampai harian tersebut pun dia tidak membantu untuk memandikan jenazah tersebut. Tidak membantu dari sudut untuk menyediakan persiapan-persiapan yang berkaitan dengan soal solat kepada jenazah tersebut. Apatah lagi tidak kalau sekiranya anak tersebut adalah merupakan seorang anak lelaki tadi, tidak bergerak untuk membawa ayahnya tadi menuju ke kubur dan mengkebumikannya. Maka itu adalah merupakan satu perkara yang paling malang sekali terhadap seorang anak yang tidak mengetahui akan tanggungjawab tersebut. Maka poin apa persiapan yang pertama? Persiapan yang pertama sekali perlu untuk diajar kepada anak-anak tersebut. Yang pertama iaitulah berkaitan tentang soal kematian. Ya, Rasulullah mengatakan aksiru min hazimil lazzat. Ya, perbanyakkanlah oleh kamu untuk memperingati akan perkara yang menghancurkan kelazatan. Dan ulama mengatakan maksud yang menghancurkan hazimil lazzat itu adalah merujuk kepada kematian itu sendiri. Jadi dalam hal yang demikian, apa yang perlu dilakukan bagi seorang anak tadi, dia perlu untuk bersiap sedia untuk memahami hukum hakam yang berkaitan dengan bab solat tersebut dan apa tanggungjawab yang perlu dilakukan. Di saat ketika si ayah dan juga si ibu meninggal, apa yang perlu dilakukan. Dan kemudian kalau boleh pelajarilah perkara yang berkaitan tentang mandikan jenazah ayah dan juga ibu, termasuklah perkara yang berkaitan dengan solat itu sendiri. Kenapa? Sebab kedua-dua perkara ini adalah satu perkara yang cukup penting, sehingga kan para ulama bila membicarakan siapa yang lebih aula untuk melaksanakan ibadah solat tersebut, di kalangan para ulama mengatakan al-aula itu adalah kaum kerabatnya yang dimulakan dengan wali itu sendiri. Kalau yang meninggal itu anak, ayahlah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan ibadah solat terhadap anak tersebut. Kalau sekiranya yang meninggal itu adalah ayah, maka ketika itu yang lebih aula adalah daripada anaknya itu sendiri untuk melaksanakan dan mengendalikan ibadah solat itu terhadap si ayah yang telah pun meninggal dunia itu sendiri. Ustaz, bila mana cerita pasal solat jenazah ini, ramai anak-anak ataupun anak muda sekarang ni dia takut nak solat jenazah. Sebab apa? Dia kata banyak nak kena baca dan tak tahu nak baca. Betulkah benda ni? Tapi kita akan bicara dengan selepas ini. Kita akan berehat seketika. Saudara, penonton semua, biasakan diri dengan norma baru dakwah biar Tayyul Ustaz teruskan. Biar tahu jangan keliru, kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dengan tajuk kita, Anakku Imam Solat Jenazahku, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi sahabat penonton semua, seperti biasa, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita talian 18881677, dan kalau susah nak telefon, tak dapat dan sebagainya, boleh WhatsApp kami talian 0111233480. Dan kalau dah Facebook nak gunakan Facebook, tidak ada masalah, terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Saudara, tadi sebelum berehat saya tanyakan Ustaz, ramai anak muda hari ini takut nak jadi imam solat jenazah terutamanya, dan kadang-kadang tak nak solat jenazah pun. Sebab apa? Dia kata tak tahu dan juga panjang dan tak reti. Dan ada yang menganggap benda ni fardu kifayah dan biar begitukan saja. Jadi Ustaz, saya bila mana di Mekah,
saya selalu lihat anak-anak muda ataupun kita ni memang solat jenazah berebut semua nak pergi. Sebab apa? Kita tahu pahalanya besar mana. Cuma boleh tak Ustaz ceritakan sikit, apakah solat jenazah ini payah sebenarnya dan apakah kelebihan orang yang solat jenazah dan mengiringi jenazah ni? Silakan. Baik, terima kasih ke atas soalan daripada Dai Hilman itu sendiri. Perkara yang pertama sekali, para hadirin sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dalam melaksanakan ibadah solat ini dia tidak sama dengan kita melaksanakan ibadah solat fardu. Ya, dengan kita memulakan bacaan tersebut dengan doa ul iftitah, kemudian dengan kita nak mengangkat takbir yang kemudian adanya rukuk, adanya sujud, kemudian duduk antara dua sujud, tahiyat akhir dan sebagainya. Itu lebih payah daripada kita melaksanakan ibadah solat jenazah itu sendiri. Solat jenazah hanya kita laksanakan sebanyak 4 kali takbir. Di mana pada takbir yang pertama, sebelum takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar, ketika itu saat ketika kita memula untuk memasuki akan solat jenazah tersebut, sesudah daripada itu kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Dan kemudian setelah daripada doa bacaan Fatihah tersebut, pada takbir yang kedua, Allahu Akbar, kali yang kedua takbir, bacalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebaik-baiknya afdal iaitulah dengan kita membaca salawat Ibrahimiyah, yang kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sehinggalah sampai kepada hujungnya fil alamina innaka hamidum majid. Itu adalah yang terbaik. Dan sesudah daripada itu, pada takbir yang ketiga, dengan kita membaca doa ke atas si mati, paling tidak pun kita baca Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa yang telah dilakukan olehnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah rahmat kepadanya, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut dengan doa tersebut. Jangan sebut bahasa Melayu, batallah sembahyang tersebut. Walaupun dia tidak ada rukuk, dia tidak ada sujud, tapi tetap sahaja kita berada di dalam melaksanakan ibadah solat tersebut, baca doa ataupun hafal doa-doa yang maksur, di mana doa ini adalah merupakan salah satu zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca. Kalau panjang, bacalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu ila akhirih. Itu adalah dalam, boleh buka dan rujuk di dalam kitab fiqh, ada bacaan-bacaan yang perlu untuk dibaca. Dan sesudah daripada takbir yang ketiga, kita berdoa ke atas si mati tersebut. Dan kemudian pada takbir yang keempat juga disunatkan sebelum kita memberikan salam, baca Allahumma la tahrimna ajrahu, bagi lelaki. Kalau sekiranya si mati itu perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha, ya, ila akhirih, sampailah bacaan doa berikutnya hujung tamat. Ketika itu, wala taftinna ba'dah waghfir lana walaha, ataupun waghfir lana walahu. Dan sesudah daripada itu kita pun memberikan salam seumpama biasa, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesailah ibadah solat jenazah yang kita laksanakan ketika itu. Jangan cuma kadang-kadang kerana kita tidak biasa melaksanakan ibadah solat jenazah, first time lakukan. Selama ni orang nak sembahyang jenazah, tadilah isu yang ditimbulkan. Anak-anak muda takut nak menunaikan solat tersebut. Akhirnya saat ketika ayah meninggal, waktu itu baru nak memulakan solat jenazah. Ini yang bermasalah. Tidak ada rukuk dan juga tidak ada sujud. Waktu itu hanya sekadar takbir sebanyak 4 kali takbir yang dilaksanakan, selesai ibadah solat tersebut. Itu berkaitan dengan bab rukun tersebut. Dan kemudian yang kedua tadi, perkara yang berkaitan dengan fadilat, apa kelebihan sebenarnya kita menunaikan ibadah solat tersebut, solat jenazah ini. Masya Allah, setiap solat yang kita laksanakan itu dia ada kelebihan-kelebihannya yang tersendiri. Solat fardu yang kita laksanakan, dalam hadis Nabi SAW menyatakan, solat fardu ini adalah mukaffirat. Tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan saban hari. Setiap hari kita lakukan. Selepas solat subuh tadi kita laksanakan solat subuh, kemudian dosa berlaku di antara selang solat subuh sehingga solat zuhur ataupun solat Jumaat. Jadi saat ketika kita melaksanakan solat tersebut, dihapuskan dosa-dosa yang telah pun kita lakukan. Itu di antara solat tersebut. Yang kedua, bab perkara yang berkaitan dengan solat nawafil. Itu juga banyak kelebihan-kelebihan yang berlaku. Apakah kelebihan kita melaksanakan ibadah solat jenazah ini? Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terlupa juga matan hadis tersebut. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menunaikan solat jenazah itu secara berjemaah bersama dengan makmum yang lain, bersama dengan imam ketika itu, dia akan mendapat falahu qirat. Dia akan diberikan 1 qirat. Dan kalaulah sekiranya dia mengikut selesai solat jenazah tersebut, ikut juga menunaikan solat
selepas selesai menunaikan solat, dia pun mengusung jenazah tersebut sehinggalah sampai ke kubur. Ketika itu dia akan mendapat kiratan, maksudnya dia akan mendapat 2 kirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, apakah dia mal kirat ya Rasulullah? Apa yang dimaksudkan dengan kirat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, mislul jabal. Dia adalah umpama sebuah bukit Uhud dari sudut pahalanya. Jadi maknanya nak menunjukkan betapa besarnya kita menunaikan ibadah solat jenazah tersebut, dapat satu pahala. Pahalanya adalah sebesar Jabal Uhud, sebesar bukit Uhud tersebut. Jika kita laksanakan 2 perkara tadi dengan mengusung jenazah tadi, akan mendapat 2 pahala seumpama Jabal Uhud. Masya Allah, betapa banyaknya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang sewajarnya kita mengambil berat tentang hal tersebut. Itu sahaja benda 4 takbir, besar pahala dia sebesar Jabal Uhud. Subhanallah. Ustaz, kita ada pemanggil yang bertuah pertama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan juga Ustaz Firdaus Subuhi. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Mengenai ini apa ni, anakku menjadi imam solat jenazahku ini. Dalam satu-satu kematian Ustaz ya, saya sering lihat ialah apabila tak kira lah sama ada ayah ke ibu ke meninggal, anak-anak ini dia tidak muncul ke depan Ustaz. Ini yang jadi masalah, kerana mereka ni biasanya kalau ada kematian ni yang mandikan jenazah ialah tuan-tuan imam ya, Tok Siap ke Tok Bilal ke, itu yang ke depannya. Anak-anak ni tak jarang lah Ustaz ya, bukan semua, jarang yang ada ke depannya. Jadi soalan saya Ustaz, sekiranya si anak ini menswastakan 100% urusan jenazah kepada orang lain, adakah ia memberi kesan kepada jenazah? Contohnya jenazah ibu ke ayah kita ke adik-beradik kita ke, memberi satu kesan yang tidak baik kepada jenazah itu apabila berada di dalam alam barzah nanti. Apakah ini satu tanda yang mengatakan memberi kesan yang tidak baiklah kepada jenazah apabila dikebumikan kelak, kerana anak ini menswastakan 100% kepada orang lain ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Umar atas soalan yang diberikan. Macam mana Ustaz? Anak yang menswastakan 100% kepada orang lain untuk menguruskan jenazah ibu dan ayah mereka, dan adakah dia memberi kesan yang tidak baik kepada jenazah itu? Dan adakah anak ini satu anak yang soleh ataupun dia anak yang derhaka? Bagaimana Ustaz? Silakan. Subhanallah, terima kasih kepada Haji Umar atas soalan yang begitu baik untuk kita bicarakan pada pagi ini. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita boleh bayangkan bagaimana keadaan anak kita kalaulah sekiranya dia tidak mahir ataupun tidak mempelajari perkara yang berkaitan dengan jenazah, dan saat ketika kematian ayah dan juga ibunya ketika itu terbiar begitu sahaja, la ilaha illallah, yang pastinya kita berasa sedih tentang hal seumpama ini. Namun begitu, ulama-ulama membicarakan dalam hal tersebut, persoalan yang dikemukakan oleh Haji Umar tadi, apakah ia memberikan kesan kepada seorang jenazah tersebut jika sekiranya keluarganya, ahli keluarganya menswastakan 100%. Orang Arab kata, dia kata mi'ah bil mi'ah. Dalam 100% itu diserahkan kepada orang lain untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Baik, dalam hal ini tanggungjawab telah pun selesai dilaksanakan. Kalaulah sekiranya benar dalam keluarga tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang pengurusan jenazah tersebut, dan akhirnya mereka juga tahu tentang persoalan ni, kalau macam ini kita serahkan sahaja kepada Tuan Imam. Tuan Imam mungkin lebih tahu. Dan bahkan yang lebih malang, kadang-kadang nak kenal Tuan Imam pun tak kenal pergi masjid. Tuan ni siapa, rupa-rupanya bercakap dengan Tuan Imam tersebut. Tak apalah, yang penting dalam hal tersebut, tanggungjawab untuk menyelesaikan pengurusan jenazah telah pun selesai. Hukum telah pun selesai ketika itu. Dosa di kalangan umat Islam telah pun gugur. Cuma persoalan yang kita nak bangkitkan dalam hal tersebut, apakah dia memberikan kesan? Soal kita nak mengatakan ia memberikan kesan kepada si mati tadi itu, dia adalah merupakan satu perkara yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh untuk menentukan hal yang demikian keadaannya. Sebabnya kenapa? Berdasar kepada hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, apabila matinya seorang anak Adam, dia akan meninggalkan 3 perkara. Kemungkinan kalau sekiranya dia banyak melakukan amal-amal kebaikan yang dilaksanakan, cuma hanya sekadar ketika itu anak-anaknya sahaja tidak dapat melaksanakan proses pengurusan jenazah tersebut. Mungkin
wallahu a'lam, mungkin atas sebab kerana terlalu sedih. Ya, memang kadang-kadang ada manusia yang dia sifatnya terlalu sedih, sifatnya terlalu sensitif sehingga akhirnya tidak mampu untuk melaksanakan. Dia tahu tentang hukum tersebut tapi tidak mampu untuk melaksanakan jenazah yang berlaku kepada ayah dan juga ibunya, maka itu tidak menjadi masalah. Sebab dalam bab sedih ini juga berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menangis anaknya Ibrahim yang ketika itu meninggal, ya, alaihi salam, yang ketika itu meninggal, dan begitu juga cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah apa yang berlaku kepada Saidina Uthman ibn Maz'un yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata. Sedih dalam hal demikian tidak menjadi masalah dan tidak menjadi masalah untuk serahkan kepada swasta tadi, secara swasta. Kemudian yang kedua, yang malangnya bagi seseorang anak tadi langsung tidak mengetahuinya. Ini perkara yang malang. Namun begitu tadi dalam soalan apakah dia memberikan kesan kepada jenazah tersebut, dalam bab tersebut dia akan dinilai dengan dua lagi proses yang disebut. Bagaimana keadaan semasa hidupnya dari sudut sumbangannya terhadap manusia ataupun terhadap orang lain, dan yang kedua bagaimana pula dari sudut amalan terhadap ilmu-ilmu yang dipelajari semasa hidupnya itu, apatah lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ruginya tadi kepada anak. Tapi bila kata benda ni kadang-kadang tanggungjawab ni tak tahu, memang kita bagi tahu dekat orang yang sepatutnya, imam dan sebagainya, orang yang betul tahu. Cuma kadang-kadang masyarakat mengatakan anak ni kalau tak tahu apa-apa anak derhaka. Benda ni betul ataupun tidak Ustaz sebenarnya? Subhanallah. Persoalan yang berkaitan dengan anak derhaka ini, dia dilihat dari sudut bagaimana ketaatan dia kepada ayah dan juga ibunya semasa hidup. Ya, di waktu ketika hidupnya, segala perkara-perkara yang dilakukan itu, apakah dia menunjukkan tanda penderhakaan kepada ayah dan ibu? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai contohnya dalam surah An-Nisa, ya, antaranya ayat ke-36 jika tidak silap, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diletakkan di antara ibadah kita kepada Allah dan kemudian diikuti dengan melakukan kebaikan kepada ayah dan juga ibu. Jadi dalam keadaan kita nak mengatakan anak itu derhaka ataupun tidak, dilihat dari sudut semasa hidupnya mereka itu, semasa dia bersama dengan ayah dan juga ibunya. Namun begitu, dalam bab perkara yang berkaitan dengan menunaikan dan melaksanakan ibadah solat kepada ahli keluarga juga, itu adalah merupakan perkara yang patut diambil berat oleh anak tadi, kerana saham daripada apa yang disampaikan oleh ayah kepada anak tadi, antara tanda-tandanya dia mampu untuk melaksanakan ibadah solat jenazah tersebut kepada ahli keluarganya itu sendiri. Baik, mana kata kat sini ada dua tanggungjawab. Tanggungjawab ayah kepada anaknya, dan anak pun perlu ada tanggungjawab untuk menyelesaikan jenazah ibu dan ayah. Ustaz, saya ada tertarik dengan satu soalan di Facebook daripada Mas Ripah Noor. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perlukah menangguh solat dan pengemumian jenazah ibu atau ayah kerana menunggu anak yang tinggal jauh? Apakah hukumnya menangguh itu jika permintaan dari si anak yang ingin menjadi imam solat jenazah pada ibu atau ayahnya? Yang kedua, adakah anak perlu menunaikan jika permintaan itu daripada arwah ibu atau ayah? Jadi saya nampak ada dua kat sini. Satu, sekiranya anak tu nak jadi imam dan jauh, dia tangguh sekejap. Dan yang kedua, ada permintaan daripada arwah itu untuk anak dia jadi imam. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Mas Rifah atas soalan tersebut. Antara lain, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan jika sekiranya jenazah telah pun meninggal tapi kerana menanti dan juga menunggu ahli keluarganya untuk datang? Dalam hal tersebut, para ulama ada membicarakan tentang hal tersebut. Pertamanya, kalau kita berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan asri'u lil janazah fa in kana khair, segerakan oleh kamu itu untuk menyelesaikan dan menguruskan jenazah tersebut. Jika sekiranya dia membawa kepada kebaikan, ada amalan-amalan kebaikan ketika itu, maka mereka itu akan segera membawa kebaikan tersebut nanti untuk dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala semasa berada dalam kubur. Jika sekiranya buruk, akan dapat menutup kejahatan-kejahatan yang dilakukan ketika itu, ya. Baik. Jadi dalam keadaan demikian, hukum asal kita kena segerakan jenazah tersebut. Tetapi para ulama mengatakan tidak juga memberikan suatu kesalahan jika sekiranya kita menangguhkan sebentar kerana semata-mata menantikan kehadiran kaum kerabatnya ketika itu supaya mereka dapat melihat
ahli keluarganya yang meninggal pada saat tersebut, itu tidak menjadi masalah dengan syarat tidak terlalu lama untuk menangguhkan akan pelaksanaan ibadah solat terhadap ataupun pengurusan jenazah terhadap si mati tersebut. Contohnya katakan meninggal di waktu malam. Jadi pada malam tersebut tak apalah kita tangguhkan pada keesokan hari dalam jam 10 pagi sebagai contohnya. Itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Sebab ketika itu dia tidak merosakkan si mati. Sebab pertama kita nak jaga tentang si mati ini adalah salah satu tanggungjawab kita. Kita nak menjaga keaiban yang ada pada si mati tadi. Dan yang kedua, kita nak takrim. Tujuannya kita nak memuliakan akan si mati tersebut agar tidak ada bau-bau dan sebagainya. Itu akan menimbulkan cerita. Bayangkan kalau katakan kita tangguh, tak apa, kita ada freezer sebagai contohnya. Terletakkan si mati tadi itu dalam tempoh seminggu. Lepas seminggu baru nak menunaikan ibadah solat tersebut. Itu satu perkara yang dilarang. Di dalam Islam, Islam tidak membenarkan hal seumpama itu. Namun begitu, dalam tempoh tadi yang tertentu tidak terlalu lama, maka ulama mengatakan tidak menjadi masalah untuk menangguhkan perkara sebentar. Kemudian yang ketiga, antara lain juga tujuannya apa? Untuk menunggu supaya mereka datang dan dapat meramaikan untuk melaksanakan ibadah solat kepada si mati. Kerana apabila jemaah itu menjadi lebih ramai bagi melaksanakan ibadah solat kepada si mati itu, maka di sana ada pahala yang lebih banyak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada si mati. Sebagai tanda-tanda salah satu ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala juga, tandanya adalah dengan ramainya para jemaah yang melaksanakan ibadah solat jenazah kepada si mati tersebut. Wallahu a'lam. Bermakna itulah Ustaz. Yang kedua tadi Ustaz, mungkin Ustaz nak jawab sikit yang secara ringkas. Kalau itu permintaan daripada mak dengan ayahnya, adakah anak perlu tunaikan? Bagaimana kalau sekiranya ia adalah merupakan satu permintaan? Kalau sekiranya dia merupakan wasiat wajib ditunaikan. Dengan syarat wasiat yang diminta oleh si ayah ataupun si ibu itu tidak merupakan sesuatu yang melanggar daripada perintah Allah ataupun bersifat maksiat. Contohnya kalau katakan disebut si ibu meninggal, ibu kata, ni kalau katakan saya meninggal, kamu jangan sama sekali berhubung dengan ahli keluarga si fulan ataupun jiran sebelah. Dalam hal demikian, wasiat ini wasiat yang tidak terpakai. Sebab apa? Wasiat itu adalah merupakan wasiat yang bersifat maksiat. Ataupun mungkin kerana si ibu tadi dia ada hubungan yang renggang dengan keluarga kepada sebelah isteri ataupun sebelah suami. Dia kata nanti kalau ibu meninggal, jangan kamu sama sekali pergi ke rumah keluarga isteri kamu. Contohnya dalam keadaan demikian, ibu ni sakit, kita pun datang tengok kepada ibu tersebut, tiba-tiba dalam keadaan demikian ibu meninggal. Apakah nak laksanakan perkara tersebut? Jawapannya tidak boleh. Kerana hal tersebut adalah merupakan hal yang dilarang di dalam Islam itu sendiri. Tetapi dalam hal tadi, kalau sekiranya si ibu minta, Muhammad, kalau sekiranya ibu meninggal ni, tolonglah kamu menjadi seorang imam. Ibu nak sangat kamu untuk melaksanakan solat tersebut. Si anak tadi perlu untuk melaksanakan keinginan, dan itu merupakan tanda-tanda bahawa anak tersebut mentaati perintah yang diperintahkan oleh ayah ataupun ibunya yang meninggal ketika itu. Jadi dalam hal demikian, laksanakan. Cumanya kalau sekiranya memang saat ketika dia nak melaksanakan ketika itu tiba-tiba timbul perasaan, ialah ada orang gemuruh dan sebagainya, nak angkat pun tak boleh dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah, boleh serahkan kepada imam masjid dan sebagainya untuk melaksanakannya. Tetapi sebaik-baiknya tadi, kalau dia berkemampuan ketika itu, oleh kerana ada wasiat, pesanan daripada seorang ayah ataupun ibu yang meninggal tadi, hendaklah dia melaksanakan kerja dan juga tugasan tersebut. Baik, mana kata jelas dekat sini apa yang disoalkan oleh sahabat kita di Facebook tadi. Jadi saya kira Ustaz, kita nak berehat seketika. Saudara, sahabat penonton semua, biasakan diri dengan norma baru dakwah biar tanya Ustaz. Teruskan, biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dengan topik perbincangan kita, Anakku Imam Solat Jenazahku, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi sahabat penonton semua, kita sudah banyak bicarakan mengenai pada awalnya mengenai apakah solat jenazah itu dan bagaimana solat jenazah dan siapakah yang perlu solatkan jenazah dan sebagainya. Sebenarnya perkara ini yang perlu kita ketahui, dan juga apakah yang kita perlu sampaikan kepada anak-anak dan apakah tanggungjawab anak-anak kepada ibu dan ayah. Cuma saya nak ambil satu soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Soalan saya,
ketika pandemik melanda sekarang di mana ada anak yang kematian ibu dan ayah dan hanya pihak hospital yang mengimamkan solat jenazah ibu dan ayah anak-anak tersebut, adakah dibolehkan untuk anak-anak melakukan solat jenazah ghaib kepada ibu dan ayahnya, dan bagaimanakah cara solat jenazah ghaib? Apakah niat solat jenazah ghaib berbeza dengan solat jenazah yang mayat di hadapannya? Mohon pencerahan Ustaz daripada Zul, Kuala Krai, Kelantan. Jadi Ustaz, benda ni boleh ke solat jenazah ghaib? Apa soalan ni tadi, dan bagaimana niatnya? Silakan. Baik. Terima kasih kepada saudara Zul atas soalan tersebut. Bagaimana keadaan ataupun apakah dibenarkan, pertama sekali hukum yang ditimbulkan, apakah dibenarkan untuk seorang anak itu melaksanakan ibadah solat secara gaib? Apatah lagi contohnya berlaku PKP ini, ada berlakunya coronavirus, ibu duduk di KL, anak berada di Kelantan, ketika itu memang ada halangan untuk pergi, waktu itu tidak dibenarkan. Jadi dalam keadaan demikian boleh ataupun tidak? Jawapannya diharuskan, dibenarkan untuk kita melaksanakan solat jenazah secara gaib. Solat jenazah secara gaib dengan catatan di sana bahawa jenazah tersebut telah selesai untuk dimandikan, ya, telah selesai dimandikan ketika itu. Maknanya jenazah kalau katakan belum dimandikan ketika itu, apakah kita nak tunaikan? Tidak. Tunggu sehingga selesai daripada solat ataupun jenazah tersebut dimandikan, ataupun dia telah pun dikebumikan, tidak menjadi masalah untuk ditunaikan. Baik, yang kedua, para hadirin penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaifiat solat jenazah secara gaib? Pertamanya, peristiwa solat jenazah secara gaib ini telah pun dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang pembesar yang bernama Raja An-Najasyi yang berada di Habsyah ketika itu, yang telah pun meninggal dunia, yang asalnya beragama Nasrani dan kemudian memeluk ajaran Islam. Rasulullah telah memaklumkan, mengiklankan di kalangan orang-orang Islam yang berada di bumi Madinah, dan ketika itu Rasulullah telah mengajak mereka itu untuk menunaikan solat secara berjemaah ke atas jenazah An-Najasyi tersebut, ya. Baik, jadi dalam keadaan demikian itu diambil, dan ulama mengatakan boleh. Caranya bagaimana? Solatnya serupa dengan solat jenazah biasa. Cuma bezanya dari sudut niatlah. Kalau niat usalli ala hadzal mayyitil hadir, sebagai contohnya arba'at takbiratin ma'muman lillahi ta'ala, contoh, ya, aku menunaikan solat ke atas mayat ini 4 kali takbir mengikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya jenazah tersebut secara gaib, kalau kita laksanakan secara bersendirian, secara mudahnya hati kita membicarakan bahawa sahaja aku menunaikan solat jenazah secara gaib, jenazah yang tiada ataupun jenazah yang gaib ini 4 kali takbir kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam, jadilah imam. Kalau makmum, jadilah makmum ketika itu. Dan kemudian kaifiatnya seperti mana kaifiat kita menunaikan solat jenazah secara biasa. Dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah pada takbir yang pertama, kemudian diikuti pada takbir yang kedua, iaitulah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti pada takbir yang ketiga doa ke atas si mati, dan diakhiri dengan memberikan salam. Wallahu a'lam. Makna kata solat jenazah gaib ni tidak ada masalah sekiranya berlaku halangan, dan juga boleh dilakukan Ustaz, dan perkaranya sama saja seperti solat jenazah biasa, cuma walaupun dalam keadaan kita berada dalam satu negeri. Contohnya saya berada di Selangor, yang meninggal itu berada di Kuala Lumpur, kemudian saya berada dekat sahaja di Shah Alam sebagai contoh. Dalam keadaan demikian, kerana kesempitan, masyakkah yang berlaku, kesusahan yang berlaku sehingga menyebabkan tak boleh nak pergi, waktu itu masih lagi ada keharusan di kalangan para ulama untuk menunaikan solat jenazah secara gaib. Hatta ketika berada di hadapan kubur ketika itu, sampai di kubur pun masih lagi dibenarkan oleh para ulama untuk menunaikan solat secara gaib ke atas jenazah tersebut. Banyak benda yang kita kena ketahui dan belajar pada hari ini. Ustaz, saya nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus dan saya Ilman. Ya. Haji Tukinon, Haji Nur Salih daripada Sekolah Johor. Ya, Haji Tukinon. Sehat, Haji Tukinon? Alhamdulillah. Pagi Mahadi sehat. Saya doakan mudah-mudahan Ustaz dan Da'i sehat. Allahumma Soalannya Ustaz, saya ada tengok satu anak tu dia mandikan, dia kapankan dan sebagainya lah kat belakang, tapi dia tak dapat jadi imam, cuma dia jadi makmum kepada jenazah.
Macam mana Ustaz, itu dikira anak yang saleh juga ke ataupun anak yang ingkar kerana dia tak dapat menjadi imam sebab dia sibuk, dia sebelah belakang, dia menguruskan mandi dia, menguruskan kapan dia dan sebagainya. Itu saja soalannya Ustaz ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada Haji Tukinon, Ustaz. Seorang anak sibuk uruskan jenazah ibu dan sebagainya, kadang-kadang pergi balai polis buat report dan sebagainya, sampai terlepas solat jenazah yang beramai-ramai itu. Adakah anak ini anak yang derhaka? Silakan. Baik, terima kasih kepada Haji Tukinon atas soalan yang dikemukakan tadi berkaitan tentang kesibukan anak dalam menjalankan dan melaksanakan kerja tersebut. Oleh kerana sayangnya seorang anak kepada ayah ataupun ibu yang telah pun meninggal ketika itu, dialah yang menguruskan segala-galanya daripada A to Z, daripada awal ilal akhir, min awalihi ila akhirihi, daripada awal sehingga akhirnya dia bekerja dan bertugas untuk melaksanakan. Namun begitu dalam keadaan kerana kesibukan yang berlaku dalam dirinya, dia telah memandikan, dah mandi, takut kotoran-kotoran itu ada pada anggota badannya, terpaksa dia nak menukar pakaian dan sebagainya, menyebabkan dia tidak berkesempatan untuk melaksanakan solat jenazah itu kepada ayah dan juga ibunya, maka pada saat tersebut anak ini tidaklah dikategorikan sebagai anak yang derhaka, ya, ataupun disebabkan kerana kesedihan yang keterlaluan ketika itu sehingga menyebabkan dia tak boleh nak bangkit untuk melaksanakan solat tersebut kerana terlalu sedihnya nak melaksanakan pun tak mampu, tidaklah ia dianggap sebagai seorang anak yang derhaka, ya. Cuma sebaik-baiknya dia rugi dalam hal demikian. Solat jenazah yang dilaksanakan ketika itu tadi berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kelebihan mereka yang melaksanakan solat jenazah tersebut sehingga diberikan pahala seumpama jabal, seumpama bukit Uhud yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tiba-tiba dia tidak mengambil kesempatan tersebut. Dalam bab mandi tidak ada kelebihan tersebut. Dalam bab menyiapkan dia pergi repot dan sebagainya, ialah itu kelebihan kebaikan yang dilakukan itu diberikan pahala, tapi tidak sama dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika menunaikan solat jenazah dan membawa ke kubur. Itu juga ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna si anak tadi rugi dalam hal demikian kerana tidak mengambil kesempatan tersebut, apatah lagi yang meninggalnya itu adalah merupakan ayah dan juga ibunya. Ustaz, bila mana Ustaz kata tadi boleh kita solat jenazah gaib dan sebagainya, dah tanam boleh semayang di kubur lah. Betul Ustaz? Benda tu. Kaedahnya seperti biasa ataupun bagaimana? Dalam keadaan demikian kaedahnya sama seperti mana biasa. Tidak ada sujud, tidak ada rukuk. Seperti mana kita menunaikan kaifiat solat jenazah. Dalam keadaan demikian jenazah sudah tidak nampak di hadapan, dia sudah pun berada di dalam kubur tersebut. Jadi dalam keadaan demikian boleh sahaja. Kalau bagi lelaki berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi lelaki itu seorang imam itu melaksanakan solat pada anggota kepalanya, pada bahagian kepalanya, fi ra'sih. Dan kalau sekiranya dia adalah merupakan seorang ibu tadi yang perempuan pula, maka bahagian sadr, iaitulah bahagian dadanya. Dalam keadaan demikian solat seumpama biasa, arah ke arah kiblat. Kadarnya berapa lama Ustaz? Sebab kadang-kadang perjalanan jam dan sebagainya sampai-sampai dah tanam. Baik. Tapi kadang-kadang lama sangat. Boleh ke atau tidak? Berpegang kepada catatan yang disebut dalam kitab Al-Mu'tamad, ada dibicarakan tentang persoalan, dan juga satu lagi kitab Fiqhul Manhaji. Ada dinyatakan dalam hal demikian, pendapat di kalangan para ulama ada yang mengatakan 3 hari. Ada pendapat di kalangan Kil dikatakan pendapat tersebut iaitulah sebulan. Dan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Apapun, sebagian ulama mengatakan selagi jenazah tersebut itu masih lagi dianggap wujudnya jenazah tersebut, silakan sahaja untuk menunaikan solat secara gaib ke atas si mati tadi. Tapi takkanlah sampai pada tahap lebih daripada 3 hari itu. Kita tengok dah sebulan ni kita tunaikan solat, hilang perasaan dan sebagainya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, saya nak ambil satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Ram Desaru. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Saya semua ibu bapa inginkan anaknya sendiri solatkan jenazahnya. Soalan saya, apakah hukum bagi anak yang pernah derhaka telah menjadi imam solat jenazah ibunya walaupun ibunya haramkan jenazahnya disentuh oleh anaknya? Mohon penjelasan, terima kasih. Mana kata kita masuk drama sikit Ustaz. Bermakna kadang benda ni real. Ada ibu yang anak bergaduh dan sebagainya, jadi cakap jenazah aku jangan kau sentuh. Tapi anak ni bila tengok ibu ni sedih, dia nak solatkan jenazah. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih atas soalan daripada Puan Ram Desaru ini. Satu soalan yang kadang-kadang berlaku pada saat ini.
Dan pernah disebut oleh Nabi SAW bila mana malaikat Jibril ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ma amarat, disebut ketika itu mata saah, bila berlakunya hari kiamat. Lantas ketika itu baginda SAW berkata, orang yang bertanya itu a'lamu minal daripada orang yang ditanya ketika itu. Dan kemudian malaikat Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, wa ma amaratuha, dan apakah tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Rasulullah mengatakan, antalidal amatu rabbataha, bahawa ketika itu seorang wanita dia melahirkan tuannya. Seorang hamba melahirkan tuannya ketika itu, nak merujuk bahawa anak tersebut nanti yang akan lahir adalah terdiri daripada anak-anak yang derhaka. Wal-iyazubillah. Kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak kita bukan terdiri daripada anak-anak yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ungkapan yang diutarakan oleh seorang ibu tadi valid? Pertama, saya nak menyebutkan, jangan sama sekali kita minta mengatakan anak kita ini adalah merupakan anak yang derhaka. Sebab anak ini juga adalah merupakan seorang anak yang dapat membantu ketika kita berada di alam kubur. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan-kebaikan mereka boleh membantu kita. Tiba-tiba kita mendoakan, apatah lagi yang doakan itu adalah seorang ibu, takut-takut doa ini adalah doa yang mustajab. Sebab memang di antara doa yang mustajab itu adalah doa seorang ibu dan juga doa seorang ayah. Akhirnya tidak ada langsung kebaikan hasil daripada anak yang telah pun kita lahirkan. Sedangkan harapan kita terhadap anak-anak tersebut agar anak tersebut membesar menjadi anak-anak yang soleh, dan anak-anak ini dia akan menjadi anak yang dapat membantu untuk melepaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu saya berharap kepada ibu-ibu dan juga ayah-ayah, jangan kita doakan walaupun kita nampak dalam kehidupan anak tersebut semasa kita hidup mereka ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan dosa dan kesilapan. Doalah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan sesudah kematian kita mereka akan menjadi seorang anak yang soleh, bahkan mereka lebih soleh daripada orang-orang yang soleh, insya-Allah. Kita doa begitu. Yang berikutnya, bagaimana keadaan seorang anak tadi menunaikan solat? Boleh tak sedangkan ibu telah mengatakan, aku haramkan diri aku untuk kamu menunaikan solat. Sama ada kamu menjadi seorang makmum ataupun kamu menjadi seorang imam, aku tak benarkan sama sekali. Disebabkan memang sifat anak langsung ketika ibu sakit tak pernah diziarahi, tak pernah dibantu saat ketika ibu memerlukan bantuan, akhirnya terasa hati bagi seorang ibu tersebut. Tiba-tiba berlaku demikian. Apakah dalam keadaan demikian tidak boleh seorang anak untuk menunaikan solat tersebut? Jawapannya tidak. Ya, maknanya ketika itu anak tersebut boleh saja untuk melaksanakan ibadah solat tersebut kerana ia merupakan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat Islam, dan kata-kata tersebut tidak lagi valid, tidak lagi diterima sesudah daripada kematiannya ketika itu. Ya. Baik. Mana kata buat anak-anak di luar sana, sahabat-sahabat, kadang-kadang ada bergaduh dengan ibu bapa dan sebagainya. Kita anggap benda itu tidak satu masalah yang besar. Sekiranya mereka masih hidup lagi, datang minta ampun dan minta maaf dan solatkan mereka, Ustaz. Ustaz, saya ada satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kelebihan bagi jenazah itu jika kematiannya diuruskan oleh anak-anak daripada urusan mandi, pemakaian kain kafan, solat dan sehinggalah memasukkan jenazah ibu atau ayahnya ke liang lahat? Malah ada anak yang membacakan talqin untuk ibu dan ayah mereka. Adakah ibu dan ayah itu akan mendapat keringanan daripada azab kubur? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Jadi apakah kelebihannya Ustaz? Sekiranya anak yang uruskan daripada A to Z. Dan juga apakah benda itu akan meringankan azab kubur mereka? Silakan. Baik, pertamanya saya nak sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibn Majah. Ya, Ibn Majah pernah meriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Nur Dahlia Biru atas soalan yang dikemukakan. Rasulullah bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabili banahu aw nahran ajrah aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih." Baik, di antaranya Rasulullah mengatakan sesungguhnya di antara beberapa perkara yang akan mengiringi seorang yang beriman dari sudut amalan-amalannya dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sesudah kematiannya, yang pertama iaitulah ilmu yang dipelajari dan disebarkan ilmu tersebut. Satu. Yang kedua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas sekali daripada hadis ini mengatakan wa waladan salihan tarakahu,
dan seorang anak yang saleh yang ditinggalkan olehnya. Bayangkan dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hal ini dalam hadis, nak mengatakan bayangkan anak tadi melaksanakan perkara A to Z, perbuatan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah tanpa ada sangkut paut daripada jemaah yang lain hanya sekadar menjadi imam. Ketika berada di kubur, dia pun menguruk kubur tersebut dengan dalam keadaan yang terbaik ketika itu. Dialah yang mengangkat daripada jenazah ayah ataupun ibunya daripada atas sehinggalah sampai kepada liang lahat ketika itu, dan dialah yang menarik tanah-tanah yang ada ketika itu dan akhirnya masuk ke dalam tempat kubur ibu tersebut ataupun ayah tersebut. Maka sebenarnya anak tadi adalah merupakan anak yang soleh. Pahala kebaikan yang dilakukan tadi oleh si anak-anak tersebut, maka ia merupakan satu kebaikan yang akan sampai kepada ayah dan juga ibunya ketika itu. Termasuklah yang lain yang mana Rasulullah mengatakan masjid yang dibina olehnya, rumah yang disediakan kepada Ibnus Sabil, ya, para musafir yang datang mereka tinggal di situ, ataupun sungai yang diwujudkan olehnya, ajrahu yang dialirkan olehnya, ataupun sedekah yang dikeluarkan olehnya daripada hartanya di saat sihatnya dan di waktu hidupnya. Segala-galanya ini akan mengikuti jenazah tersebut ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam keadaan demikian dia telah berjaya, seorang ayah dan juga ibu telah berjaya untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Kenapa? Sebab kebahagiaannya tidak hanya terhenti semasa berada di dunia, tapi sebaliknya kebahagiaannya itu sehingga sampai hari akhirat anak-anak tersebut terus membantu memberikan kebaikan kepada ayah dan juga ibunya. Maka dalam keadaan demikian itu juga adalah merupakan sebab untuk seorang ayah ataupun ibu ketika itu diringankan daripada azab kubur tersebut. Itu satu pencapaian lah bagi ibu dan ayah sekiranya anak berjaya untuk menguruskan daripada awal hinggalah akhir pengebumian ataupun mak ayah yang sudah meninggal dunia. Satu benda yang masya-Allah hebat. Kita boleh jadikan hadis ini sebagai satu KPI sebenarnya, Dai Hilman. Betul. Kita buat kata catatan tersebut bukan tujuan untuk riak, tapi tujuannya adalah untuk kita memperlihatkan, alhamdulillah, mudah-mudahan kau berikanlah kepada aku kebaikan seperti mana yang disebut dalam hadis tersebut. Sebab itulah saya kira tajuk ni anak-anak, ibu ayah perlu bersama keluarga untuk melihat siaran insya-Allah. Ustaz, kita nak berehat seketika sebab kita sudah sejam bersiaran langsung. Saudara, sahabat penonton semua, kita akan berhenti seketika. Biasakan diri dengan norma baru dakwah biar tanyalah Ustaz, teruskan biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dengan tajuk kita hari ini, Anakku Imam Solat Jenazahku, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Saudara, sahabat penonton semua, tajuk ni macam saya sebutkan pada awal dan saya nak ulang sekali lagi. Tajuk ini saya kira ibu ayah, anak-anak perlu tahu dan juga perlu fokus sebab apa benda ini adalah saham kita dan juga saham anak-anak kepada mak dan ayah. Saudara, hari ini boleh terus hubungi kita sekiranya ada soalan di talian 18881677, dan jika tidak dapat telefon dan sebagainya, line busy, boleh terus WhatsApp kami di talian 0111233680, dan jika saudara sahabat penonton semua lebih selesa di Facebook, boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Jadi saudara, kita nak terus kepada Ustaz dengan soalan daripada Lia Dahlia. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Imam jenazah di antara anak kandung dan anak angkat yatim piatu. Sekiranya seorang tidak berkahwin dan tidak mempunyai anak kandung tetapi menjadi penjaga kepada anak yatim atau anak yatim piatu, adakah sama atau berbeza kesan dan kedudukan anak yatim tersebut dalam mengimamkan jenazah penjaganya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz, Dai dan kru Tanyalah Ustaz. Daripada Kota Kinabalu, Sabah. Ustaz, bermakna seorang yang mungkin sampai ke akhir umurnya, tidak berkahwin dan sebagainya, tapi dia ada menjaga anak-anak angkat. Jadi anak-anak angkat ini yang solatkan jenazahnya. Apakah ada perbezaan martabat dan sebagainya? Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Puan Lia Dahlia atas soalan tersebut. Jadi apakah kalau sekiranya kita tidak berkahwin ataupun mungkin tidak ada anak, mengambil anak angkat dan akhirnya dibesarkan dengan didikan-didikan yang kita berikan ketika itu, sama seumpama dengan anak yang sebenar, anak kandung yang sebenar ketika melaksanakan ibadah solat jenazah tersebut. Hakikatnya para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada bersama dengan kita adalah merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala nak jadikan saat ketika Allah tak takdirkan kita memiliki anak, Allah nak jadikan kepada kita kebaikan kita ini melata kepada orang lain, sehingga akhirnya menyebabkan kita berjaya untuk mendidik anak tersebut dengan kebaikan. Maka dalam hal demikian, bila kita berjaya untuk mendidik anak tersebut itu menjadi anak yang baik, anak walaupun dia merupakan anak angkat, menjadi seorang anak yang baik, itu adalah satu perkara yang cukup baik dalam hidup kita. Kenapa? Kerana ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ujurihim syai'a." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah yang baik, amalan-amalan yang baik, dan pada saat yang serupa, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, baginya itu pahala yang akan Allah berikan kepadanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang beramal dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dia mengajar anak tersebut berkaitan dengan solat jenazah. Dia mengajar anak tersebut untuk menghormati dan memuliakan tetamu, menghormati dan memuliakan orang yang lebih dewasa daripadanya. Segala apa yang diajar ketika itu, sebenarnya itulah merupakan pahala yang akan terus mengalir terhadap anak tadi. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut, itu juga akan masuk kepada si mati tadi saat ketika dia berada di alam kubur. Walaupun telah meninggal, tapi pahala tersebut akan terus mengalir. Kenapa? Selagi anak tersebut melakukan kebaikan itu, walaupun anak tadi dapat pahala yang serupa itu akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si mati. Maka ketika itu apakah dia akan mendapat pahala? Jawapannya ya. Si mati tadi ataupun jenazah tersebut akan memperolehi pahala atas usaha yang telah pun dia lakukan semasa hidupnya. Sebab itu jangan kita berhenti untuk melakukan kebaikan. Mungkin satu ketika kebaikan yang kita lakukan itu bukan terhenti sekadar itu, tapi kebaikan yang kita lakukan itu akan terus berterusan dengan sebab orang lain melaksanakan kebaikan yang memulakan perintisnya adalah daripada kita. Maka kebaikan itu akan terus mengalir kepada si mati walaupun dia telah berhenti, terputus amalan-amalan semasa telah berada di alam kubur tersebut. Saya kira ada satu poin yang menarik kat sini. Kita terus sebarkan kebaikan sebab apa? Sekiranya amalan kita, kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain diteruskan oleh orang lain, walaupun kita sudah meninggal dunia, benda itu tetap terus berjalan. Betul Ustaz? Ustaz, saya nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Siti Rohani Mursyid daripada Banting. Ya, Jarwani, teruskan dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, seorang jenazah ibu, ialah ibunya telah meninggal dunia dan jenazahnya dimandikan oleh anak-anak perempuan. 6 orang semuanya perempuan yang menguruskan dengan menangis. Sebab ada mengatakan mengurus jenazah tak boleh dengan menangis kerana air mata yang menitis dekat mayat tu akan menyedihkan. Jadi saya ingin tahu apakah benar mengurus jenazah tak boleh dengan menangis. Itu soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bagus Ustaz. Soalan yang ramai tertanya-tanya. Sekiranya anak menguruskan jenazah, ni cerita ni orang perempuan uruskan jenazah perempuan dan menangis, dan dia kata air mata ni tak boleh kena jasad jenazah. Adakah benda ni betul dan bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Rohani atas soalan yang menarik juga untuk kita lihat dan perhatikan. Apakah benar bahawa anak-anak yang menangis itu dia akan memberikan keburukan ataupun memberikan kesedihan juga kepada si mati ketika berlakunya mandian jenazah tersebut? Jadi dalam hal demikian, wallahu a'lam, saya belum lagi menemui hadis-hadis yang berkaitan dengan tangisan tersebut yang dapat memberikan azab ke atas si mati. Sebab apa? Pertamanya saya melihat hadis yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu ketika apabila anak baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ibrahim alaihissalam, ketika itu meninggal, maka ketika itu Rasulullah menitiskan air mata, dan pada saat yang serupa Rasulullah mengatakan innal aina latadma wa innal qalba la tahzan, sesungguhnya air mataku, mata aku ini sedang menitiskan air mata wahai anakku, dan sesungguhnya hati aku ini berasa sedih
akan tetapi aku redha dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala redha, dan sesungguhnya kami ini berasa sedih dengan ketiadaan kamu wahai Ibrahim. Maka dalam hal demikian tidak memberikan apapun keburukan kepada si mati, disebabkan memang bila seseorang yang disayangi itu kita akan menitiskan air mata, tapi dengan syarat timbul dalam diri kita husnuzan billah, sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh bagaimana ketika kita memandikan jenazah tersebut bukan menangis tapi meraung. Suara yang terlalu kuat ketika itu kita pukul, sebab itu dalam hadis mengatakan tidak ada kematian kita diiringi dengan memukul al-hudud, memukul pipi ataupun menumbuk dada, mengoyakkan pakaian. Itu yang berlaku pada zaman jahiliyah. Islam datang, Islam melarang hal demikian. Tapi kalau sampai tahap ketika nak memandikan tadi sampai tahap meraung yang begitu dahsyat sekali dengan raungan tersebut, itu yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau hanya sekadar untuk menitiskan air mata, itu adalah merupakan perkara yang biasa. Siapa yang tidak sedih kalau sekiranya orang-orang yang disayangi tiba-tiba meninggalkan diri kita saat ketika kita berada dan mengharap bersama dengannya di saat hidup, tiba-tiba tidak ada bersama dengan kita, itu sudah tentu akan menimbulkan rasa sedih, dan naluri ini adalah merupakan naluri biasa. Cumanya tadi yang tidak dibenarkan adalah perkara yang berkaitan dengan meraung ataupun perbuatan menjerit-jerit dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan di dalam yang melampau lah Ustaz. Ya, perbuatan-perbuatan yang melampau. Ustaz, saya ada lagi satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Ya, Tuan Ismail, teruskan dengan soalan. Okey, soalan saya ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seorang ibu tinggal bersama-sama dengan anak di Kuala Lumpur. Baik. Kemudian dia mewasiatkan pada anak, kiranya ia meninggal bawa pulang jenazahnya ke kampung, misalnya di Kedah, dan mengimamkan solat jenazahnya. Jadi saya tanya, apa hukumnya? Bolehkah dia ikut ataupun macam mana? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail atas soalan yang diberikan. Yalah Ustaz, hari ini bila mana mungkin ibu ayah ada duduk dengan anak-anak, mungkin di Kuala Lumpur, mana-mana sahaja, tapi bila dia meninggal dia kata nak balik ke tanah asal, ke kampung asal. Bagaimana Ustaz? Terima kasih kepada Haji Ismail atas soalan yang dikemukakan. Perkara yang berkaitan tentang soal kematian ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ma tadri nafsun, ada 4 perkara yang kita tidak mengetahui dalam hidup kita. Salah satu di antara perkara tersebut itu Allah nyatakan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah kamu mengetahui, setiap jiwa daripada manusia itu tidak mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya dia berada meninggal di KL, afdal dan lebih baik untuk dikebumikan di bumi tersebut. Kenapa? Asri'u berdasar kepada hadis yang telah pun saya nyatakan tadi, segerakan untuk kita menguruskan jenazah tersebut di mana dia meninggal. Kawasan mana dia adalah kawasan-kawasan yang dia meninggal, maka sebaiknya adalah dikebumikan pada tempat tersebut. Melainkan kalau sekiranya tempat yang lebih afdal, sebagai contohnya dalam keadaan dia berjiran, contohnya katakan dia berada di Jeddah, tiba-tiba meninggal di Jeddah dan minta supaya dikebumikan pada tempat yang lebih afdal, iaitulah Mekah ataupun Madinah sebagai contohnya, maka itu tidak menjadi masalah dengan berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan tentang kelebihan Mekah dan juga Madinah. Tapi di kawasan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, semua bumi adalah ardullah, bumi yang serupa. Segerakan kita untuk menunaikan jenazah tersebut dan mengkebumikannya. Baik, yang kedua soalannya, apakah dibenarkan kalau sekiranya keluarganya tadi, si ibu tadi minta juga dikebumikan di kampung halamannya, katakan di Kedah tadi, persoalannya kebumikan sahaja di Kedah, dia tidak menjadi masalah, tapi dengan syarat dia tidak menjejaskan jenazah yang dibawa tadi. Kalau sehingga menyebabkan pergerakan untuk menuju ke kawasan tersebut merosakkan jenazah tadi, kalau sekiranya pada saat yang serupa tadi membawa kepada ada masalah-masalah lain yang berlaku ketika itu, maka dalam hal demikian itu tidak diharuskan untuk dibawa ke tempat-tempat tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah haram untuk dipindahkan ke kawasan yang lain. Ada yang menyatakan demikian. Wallahu a'lam. Ibu-ibu dan ayah-ayah di luar sana, kita janganlah minta benda pelik-pelik ke anak-anak kita. InsyaAllah kita bagi benda yang mudah, insyaAllah. Jadi saya nak baca satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru produksi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah anak perempuan yang mengimamkan solat jenazah ibu bapanya sekiranya ada anak lelaki tapi tak solat demi menjaga aib-aib mereka daripada tersebar di samping sebagai tanda penghormatan terakhir buat mereka? Mohon pencerahan. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Makna kata anak perempuan ni dia nak solatkan jenazah ibu ayahnya sebab anak-anak lelaki tak solat. Bagaimana Ustaz? Silakan.
Okey, terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Bagaimana hukum kalau sekiranya seorang wanita itu ingin menunaikan ibadah solat kepada jenazah ayah dan juga ibunya, itu silakan sahaja untuk anak perempuan menunaikan solat tersebut secara fardian. Maksudnya secara bersendirian dia nak tunaikan, saya nak tunaikan solat. Silakan sahaja untuk dia menunaikan solat tersebut, tak jadi masalah. Tetapi masalahnya kalau sekiranya wanita tersebut ingin menjadi seorang imam dan belakangnya adalah merupakan makmum daripada kalangan lelaki. Sebagai contohnya, bagaimana keadaan tersebut? Dalam keadaan demikian tidak boleh dan tidak sah solat tersebut. Lelaki berimamkan kepada seorang wanita. Kenapa? Sebab hukum solat jenazah ini serupa dengan hukum ketika kita menunaikan solat-solat fardu yang lain. Jadi dalam keadaan demikian, kalau sekiranya anak perempuan tadi ingin menunaikan solat dengan catatan anak-anak lelaki semuanya derhaka, memang dia tak nak menunaikan solat, wal-iyazubillah, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada berlaku hal yang demikian, maka silakan sahaja anak-anak tersebut untuk menunaikan solat. Ataupun adik-beradik tadi, kebetulan ramai perempuan tersebut, kakak nak jadi imam kepada adik-adik sekalian, dalam hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang penting jemaahnya itu bersama dengan wanita, kerana ada kisah yang berlaku. Saya terlupa, ada seorang sahabat yang meninggal ketika itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pergi menziarahinya bersama dengan seorang sahabiah yang ketika itu akhirnya mereka melaksanakan solat secara berjemaah di kalangan wanita sahaja. Adapun seorang wanita yang ingin menunaikan solat jenazah, dia menjadi imam kepada jemaah yang di dalamnya itu ada kalangan daripada makmum lelaki, maka itu tidak dibenarkan dan solat tidak sah untuk dilaksanakan ketika itu. Wallahu a'lam. Kadang-kadang anak-anak ni dia sayang kepada ibu dan ayahnya sampai nak jadi imam kan. Tapi yang penting lelaki, insya-Allah. Ustaz, mungkin kita tanya sikit Ustaz kepada soalan, kalau kata ibu dan ayah ni dia wasiatkan, tapi Ustaz cakap tadi tak dapat buat, tak apa, melainkan benda itu bukan maksiat. Cuma dalam kehidupan kita sekarang ni banyak benda yang permintaan yang pelik-pelik Ustaz. Permintaan pelik-pelik ni dengan kadar bagaimana Ustaz yang kita boleh ikut mak ayah kita sekiranya dia dah meninggal, dan kita boleh ikut ataupun tidak boleh ikut Ustaz? Silakan. Baik, wasiat ini adalah sesuatu perkara yang wajib untuk kita laksanakan jika sekiranya dia adalah merupakan sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Adapun jika sekiranya wasiat kepada si mati tadi adalah perkara-perkara yang membawa kepada dosa ataupun membawa kepada perkara-perkara yang haram. Sebagai contohnya, ketika si mati dia meninggal dunia, waktu itu dia tahu dah ada wang-wang riba dan diberitahu kepada ahli keluarganya, ni duit riba. Nanti kalau ada banyak, lebih kurang dalam 1 juta sebagai contohnya, tak apalah, nanti kalau sekiranya ayah meninggal, duit riba ni kamu agih-agihkanlah. Memang ayahnya pun tidak mengambil berat tentang persoalan tersebut, ataupun ibu tidak mengambil berat dalam soal tersebut. Boleh tak harta tersebut diagih-agihkan sesama ahli keluarganya? Jawapannya tidak boleh, sebab dah tahu dah masing-masing. Bezanya kalau tak tahu tidak menjadi masalah. Tapi soalnya telah pun mengetahui, si ayah ataupun si ibu telah pun memberitahu duit ini adalah duit riba. Tapi kerana terlalu banyak duit tersebut, maka ketika itu kita pun duk laksanakan wasiat ni wajib untuk dilaksanakan. Dan pada saat yang serupa ketika itu akan menjadi dosa, bahkan dia akan menambahkan lagi berat dosa yang akan dihadapi dan ditanggung oleh ayah dan ibu yang akan berada di dalam kubur. Tetapi kalau sekiranya ia membawa kepada kebaikan, ni kalau sekiranya ibu meninggal, ibu ada duit sebenarnya, ada duit sekitar sekian-sekian, banyaklah duit tersebut. Jadi kalau boleh tolong gantikan haji untuk ibu yang telah pun meninggal ketika ini. Jadi dalam keadaan demikian, boleh tak buat badal haji? Jawapannya boleh. Kita serahkan kepada seseorang duit tersebut ni, dan wajib untuk dilaksanakan, sebab itu adalah merupakan wasiat selagi tidak melepasi daripada 1/3 daripada bahagian hak yang dibenarkan untuk dilaksanakan, untuk diberikan kepada orang lain. Jadi dalam keadaan demikian, ketika itu tidak menjadi masalah. Cuma bagaimana caranya? Kena mengetahui perkara yang diwasiatkan itu apakah perkara yang haram ataupun perkara yang dihalalkan dan diharuskan dalam Islam. Kalau sekiranya ia perkara yang harus, perkara yang disunatkan di dalam Islam, bahkan diwajibkan lagi dalam Islam, maka ketika itu wajib untuk dilaksanakan. Ustaz, itu pesanan. Kiranya ibu dan ayah ada pesanan untuk anak-anak. Baik. Cuma ibu dan ayah tak pesan, tapi anak ni nak buat kebaikan untuk ibu dan ayahnya. Bila meninggal, ibu dan anak-anak nak niatkan korban semacam baru ni. Bagaimana Ustaz? Adakah dibenarkan juga? Silakan. Saya tertarik dengan soalan tersebut. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Saya terlupa di mana hadis tersebut. Ada dalam sebuah hadis Nabi SAW, kisah seorang, hadis ini saya terlupa riwayatnya, tetapi kisahnya ketika itu ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa lam tusi, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?"
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am. Lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, ibuku ini dia telah meninggal tapi dia tidak memberikan apa-apa wasiat kepadaku ya Rasulullah. Apakah baginya itu akan mendapat pahala jika sekiranya aku bersedekah daripadanya? Daripada, maksudnya aku bersedekah terhadapnya, anha, terhadap akan ibuku yang telah pun meninggal. Jawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, bahawa kamu juga akan memberikan pahala kepadanya. Cuma persoalan tadi, bila Da'i Hilman berkata berkaitan tentang bab wasiat, kalau sekiranya ibu meninggal ni, hari raya korban dah tiba dah ni. Kalau ibu tak sempat nak melaksanakan ibadah korban, ambillah duit yang ada pada ibu punya bank ni, di akaun ibu ataupun ibu simpan ni, tolong gunakan sebahagian daripada duit tersebut untuk korban ibu, sebagai contohnya. Dalam keadaan demikian, pada saat ketika itu wajib untuk dilaksanakan, sebab dia merupakan wasiat daripada seorang ibu untuk melaksanakan ibadah korban. Dan menjadi khilaf di kalangan para ulama dalam bab korban tersebut pada saat ketika tidak ada wasiat yang berlaku. Jadi saat ketika itu apakah dianggap sebagai udhiyah, dianggap sebagai suatu korban jika sekiranya kita juga meniatkan kepada si mati. Itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama mengatakan ya, dan sebahagian ulama mengatakan tidak dianggap sebagai udhiyah, sebaliknya ia dianggap sebagai sedekah biasa. Apapun ala kulli hal, dalam keadaan demikian, sebab memang ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan demikian, perbincangan yang mendalam berkaitan tentang hal tersebut. Ala kulli hal, walau bagaimanapun para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita melakukan kebaikan untuk si ibu tetap pahalanya akan sampai kepada si ibu tersebut. Baik. Makna kata saudara penonton semua, itulah kebaikan akan sampai apabila anak yang melakukannya. Saudara, kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lagi pembicaraan kita mengenai anakku imam solat jenazahku lagi setengah jam di TV9. Jadi teruskan setia dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih dengan tajuk kita, anakku imam solat jenazahku. Tadi sebentar tadi sahabat penonton semua dapat melihat apakah ringkasan yang telah disediakan oleh pihak penerbitan untuk kita sedikit sebanyak ulang kaji sedikit apa yang kita telah bicarakan pada awal episod sehinggalah pada saat ini. Saudara, masih lagi berpeluang, berbaki lagi setengah jam untuk bertanyakan soalan. Seperti biasa, boleh hubungi kami talian 1800 881677 ataupun boleh WhatsApp kami talian 011123364880 dan juga boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Dan jangan lupa di Facebook kami juga ada siaran
ulangan dan juga sahabat penonton semua boleh melihat dan juga ulang kaji semula untuk pengetahuan yang lebih mendalam, dan juga boleh sharekan kepada anak-anak dan juga rakan-rakan kita di Facebook ataupun di WhatsApp dan sebagainya. Saya nak bacakan satu soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bolehkah anak perempuan mandikan jenazah ayah atau anak lelaki mandikan jenazah ibu? Malah suami dan isteri memandikan jenazah pasangan masing-masing. Mohon Ustaz berikan pencerahan. Jazakallah. Soalan yang bagus. Adakah boleh anak perempuan memandikan jenazah ayah dan juga anak lelaki memandikan jenazah ibu? Dan bagaimana pula suami isteri? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih pada soalan tersebut berkaitan tentang apakah dibenarkan anak-anak perempuan untuk memandikan jenazah ayah ataupun anak-anak lelaki memandikan jenazah ibu, ataupun suami memandikan isteri yang telah pun meninggal, ataupun isteri memandikan suami yang telah pun meninggal. Dalam hal ini, hukum yang asalnya, afdalnya itu adalah daripada kalangan yang sejenis. Maknanya kalau sekiranya ibu yang meninggal, anak-anak perempuan ada, anak-anak perempuanlah yang memandikan akan si ibu tadi. Mungkin si anak lelaki boleh menguruskan dari sudut solat ataupun ketika mengusung jenazah dan membawa ke liang lahat sebagai contohnya. Dan kemudian pada saat dalam keadaan demikian ditakdirkan memang semua anak-anak perempuan. Yang meninggalnya adalah ayah, ketika itu anak perempuan meminta untuk memandikan ayah tersebut, itu tidak menjadi masalah. Hukumnya adalah harus berdasarkan kepada dalil. Yang pertama, jumhurul ulama mengatakan hukumnya adalah harus jaizun, di mana ada kisah yang berlaku. Dalam kisah ini disebut oleh Ibnu Munzir. Ibnu Munzir mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ghassala Fatimatan, dia telah memandikan Sayyidatina Fatimah di saat Sayyidatina Fatimah itu meninggal dunia. Satu. Yang kedua, dalam satu riwayat daripada Ibn Majah, Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi mengatakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam pernah menyatakan bahawa Nabi SAW satu ketika dia pernah berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, lau mutti qabli la ghasaltuki wa kafantuki. Ya, kalaulah sekiranya kamu meninggal lebih dahulu wahai Aisyah radhiyallahu anha, nescaya aku akan memandikan kamu dan akulah yang akan mengkafankan kamu. Ini kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi berdasarkan kepada dalil seumpama ini, jika sekiranya dia adalah merupakan mahram dan tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah ni maksudnya ada unsur syahwat dan sebagainya, maka ketika itu silakan sahaja untuk memandikan jenazah tersebut. Ya, wallahu a'lam. Baik, itu jelas kepada kita semua. Ustaz, saya nak baca satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i serta kru yang terlibat. Seorang anak yang tidak berapa fasih dalam membaca ayat suci Al-Quran dalam solat serta mempunyai darah gemuruh untuk menjadi imam solat jenazah, bolehkah dia mewakilkan pada imam kampungnya untuk menjadi imam? Selepas habis solat, barulah anak tersebut mengambil alih untuk membaca doa selepas solat jenazah tersebut untuk arwah ibu bapanya. Adakah sama fadilatnya? Jadi bagaimana Ustaz? Kadang-kadang ialah tak biasa buat benda ni. Kadang datang darah gemuruh, baca berlupa dan sebagainya, dia pas kat orang lain. Bagaimana Ustaz? Silakan. Terima kasih atas soalan tersebut. Sebelum saya menjawab soalan ini, tuan-tuan para hadirin sedang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini dapat menghilangkan akan darah gemuruh. Sebab kadang-kadang ada darah gemuruh ini yang boleh dihilangkan dengan kita membiasakan diri kita ini. Contohnya kalau katakan mereka yang tak biasa nak bercakap, setiap kali nak bercakap gemuruh. Mereka yang tidak boleh berhadapan dengan manusia, setiap kali nak bercakap ataupun berhadapan dengan manusia gemuruh, dia boleh dilatih. Ada kalanya boleh dilatih, usahakan latih terlebih dahulu sebelum berlakunya peristiwa-peristiwa yang tidak diingini. Contohnya kematian tadi, memang kita belajar tentang bab solat jenazah tersebut, tapi pada saat yang serupa tiba-tiba gemuruh, itu kita boleh dilatih. Dan antaranya salah satu caranya iaitulah dengan kita memohon doa selalu kepada Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu di antara salah satu doa yang dianjurkan untuk kita sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengikat ataupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini insan yang sentiasa mampu untuk berhadapan dengan siapa sahaja saat ketika kita berkata-kata dan melaksanakan sesuatu tugasan dan juga kerja. Soalannya tadi berkaitan tentang si anak tadi, memang kalau setiap kali nak solat tu digemuruh, tangan tak dapat nak melaksanakan perkara tersebut. Kalau nak tunggu, memang tunggu sampai tengah malam.
nanti tunggu. Sampai tengah malam pun belum tentu akan perkara tersebut berlaku. Silakan sahaja untuk dipindahkan ataupun untuk diserahkan kepada mereka yang memiliki kepakaran, iaitulah tuan imam yang ada di masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah tersebut. Itu tidak menjadi masalah, boleh sahaja untuk dilaksanakan. Dan kemudian saat ketika nak berdoa itu diserahkan semula kepada si anak untuk berdoa, itu juga tidak menjadi masalah. Kalau nak serahkan kepada tuan imam untuk membacakan doa tersebut juga tidak menjadi masalah. Tapi dari segi fadilat dan juga martabatnya Ustaz, adakah berbeza atau bagaimana Ustaz? Dia tidak ada persoalan dari sudut martabat, pahala. Kalau si anak laksanakan solat tersebut, pahalanya akan menjadi lebih besar berbanding dengan imam tersebut. Tidak ada. Cuma aula disebut di kalangan para ulama. Siapa yang lebih utama? Jika sekiranya ada turutan tersebut, maka kaum kerabatnya itu, kalau si ayah lah. Kalau katakan ada anak, si anaklah lebih aula dan lebih utama untuk menjadi imam ketika itu, dengan catatan dia mesti memahami kaifiat untuk melaksanakan ibadah solat tersebut. Ada kadang-kadang anak yang berani menunaikan solat, sebab ada baru ni diviralkan. Saya tengok satu keadaan tu, solat di kubur. Kemudian imam yang melaksanakan solat tersebut dia berrukuk. Kemudian i'tidal lagi. Tapi saat ketika itu dia hanya i'tidal dan rukuk sahajalah. Waktu itu mungkin baru sedar melaksanakan solat tersebut, dilaksanakan perkara seumpama ini. Berani tak betul pun tak boleh untuk menjadi imam. Yang penting dia berani dan dia mampu untuk melaksanakan sembahyang dalam keadaan sah ketika itu. Berani juga tapi berani mestilah berilmu. Jadi saudara penonton semua, kita nak berehat seketika, biasakan diri dengan norma baru. Dakwah biar tanya Ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, dengan tajuk kita Anakku Imam Solat Jenazahku, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus Subuhi. Saudara, penonton semua, kita bicarakan mengenai Anakku Imam Solat Jenazahku. Tadi ada beberapa orang yang saya sempat baca, mereka berterima kasih sebab apa, banyak benda yang sebelum ni mereka tak tahu. Rupanya banyak benda yang dia kena tunjuk ajar kepada anak-anak. Rupanya selama ini kita sedar, ingatkan tu tanggungjawab mereka, anak-anak tu untuk belajar sendiri, sekolah yang ajar kepada mereka. Rupanya itulah tanggungjawab kita ibu bapa untuk memberikan didikan kepada anak-anak untuk dia faham tentang konsep solat jenazah ini. Ustaz, saya tertanya-tanya Ustaz, bila mana kadang-kadang ni saya lihat di kuburan dan sebagainya, bila ada orang usung jenazah, kadang-kadang ini bercakap-cakap, bising, dan juga kadang-kadang ada yang berebut jenazah, sehingga kan benda tu mungkin lepas, mungkin ada yang esok okok balik okok terus sambung jenazah balik. Adakah benda ni dibolehkan ataupun sebagainya? Silakan Ustaz. Baik, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya matlamat kita menziarahi kubur? Apakah sebenarnya tujuan kita datang mengusung jenazah itu sampai ke kubur, sehingga Rasulullah mengatakan sehingga mendapat satu kirat pahala yang begitu besar seumpama Jabal Uhud, Bukit Uhud? Tidak lain tujuannya adalah untuk kita melahirkan rasa untuk takut kepada hari akhirat. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirakum bil akhirah," atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dulu memang aku melarang kamu untuk menziarahi kubur, dan sekarang fazuruha, ziarahlah kamu, kerana sesungguhnya menziarahi kubur itu dapat mengingatkan kamu itu daripada perkara-perkara yang berkaitan tentang hari akhirat. Justru daripada itu, dalam bab semasa kita mengusung jenazah, pada saat ketika itu ulama mengatakan makruh kepada kita berkata-kata, bercakap dengan perkataan-perkataan, sehingga kan Saidina Umar satu ketika mendengar kata-kata yang disebut Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika itu mendengar di kalangan orang yang mengusung jenazah, istaghfiru, sebut kalimat istaghfiru, tu mohon ampunlah kamu kepada Allah, banyakkan beristighfar kepada Allah. Lantas kata daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anha, la ghaffarallahu lak, Allah tidak akan mengampunkan bagi kamu. Sebab apa? Suara datang. Daripada mana dalilnya? Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tutba'ul janazatu bisautin wala narin, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Janganlah diiringi, tidaklah diikuti akan sesuatu jenazah itu dengan suara.
Maksudnya kita menguatkan suara bercakap-cakap ketika itu, hukumnya adalah makruh. Kenapa? Sebab pada saat ketika itu kita tidak dapat memperingatkan diri kita ini pada saat ketika jenazah sedang diusung, dan pada waktu dan juga saat itu sepatutnya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat kepada hari akhirat. Rasulullah mengatakan jangan diiringi jenazah tersebut ketika diusung itu dengan suara ataupun api. Api ini nak menunjukkan lambang majusi lah, nak mengangkat api tersebut. Jadi dalam hal tersebut kita diminta untuk merendahkan suara kita, dan pada saat yang serupa berzikirlah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat kepada kematian. Justru itu sesiapa yang nak merokok tu, kalau boleh bukan sekadar pada saat ketika nak menziarahi kubur, pada saat kalau boleh elakkanlah sebelum masuk ke kubur itu merokok di kuburan. Ya, sebab di kalangan mereka ada jenazah-jenazah, mereka mendengar dan mereka melihat akan perbuatan-perbuatan kita. Sebab itu kita tak dengar dia bagi salam. Rasulullah menganjurkan pada kita ketika kita pergi ke kubur tu, bagi salam kepada ahli diaril muslimin. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur min diaril muslimin, assalamualaikum ke atas kamu semua wahai ahli kubur daripada kalangan penghuni-penghuni orang-orang Islam. Inna insyaallah, sesungguhnya kami insyaallah dengan izin daripada Allah lahiqun, kami akan mengikuti dan mengiringi kamu semua. Jadi sebab itu kalau boleh jaga mulut kita ketika kita berbicara di kubur tersebut ataupun saat ketika kita mengusung jenazah tersebut. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Saya nak ambil lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Rahizah. Assalamualaikum Ustaz Firdaus Subuhi, Da'i Hilman dan semua kru-kru yang bertugas dan semua sahabat-sahabat. Anak yang soleh itu adalah tabung akhirat bagi kedua-dua ibu bapa yang boleh menjadi imam untuk jenazah kedua ibu bapanya. Bagaimana pula dengan anak-anak yang tersasar yang kurang bernasib baik? Adakah ianya menjadi tabung bebanan untuk kedua ibu bapanya di akhirat kelak? Terima kasih. Mohon penjelasan dari Ustaz. Kak Zah Ceno Pahang. Soalannya mudah Ustaz. Bila mana anak yang sukses, berjaya ini dapat solatkan jenazah, jadi anak yang soleh, itu anak yang bagus, berjaya ibu bapanya. Cuma kadang-kadang ada anak yang tersasar. Adakah itu bebanan kepada ibu bapa apabila mereka telah meninggal dunia? Silakan. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Puan Rahizah atas soalan yang dikemukakan. Mudah-mudahan Allah melahirkan zuriat daripada kalangan kita adalah zuriat daripada insan-insan yang salih dan juga salihah yang dapat memberikan kepada kita kebaikan di saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan di saat kehadiran Munkar dan Nakir yang datang ke kubur untuk bertanya dan bersoal jawab kepada kita. Dalam hal tersebut bila berkait tentang soal anak, oleh kerana anak ini adalah merupakan satu bebanan dan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kalau sekiranya kita telah melaksanakan tanggungjawab, Ustaz, di waktu kecil kami telah melaksanakan tanggungjawab kami, anak tersebut kami didik dengan membaca Al-Quran, kami didik untuk menunaikan solat, maka terlepaslah tanggungjawab tersebut sebab kita telah pun berusaha untuk melaksanakan hal tersebut. Tetapi kalau sekiranya penyebab kepada anak tadi tidak pandai untuk menunaikan solat, tidak pandai mengaji dan segala-galanya, itu hasil daripada kecuaian kita. Kita biarkan anak tersebut membesar tanpa ada jagaan dan pengawasan untuk anak tersebut menjadi anak yang soleh maupun solehah, maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdasarkan hadis yang telah pun saya nyatakan tadi. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu itu adalah ra'in, penjaga ataupun ketua, dan pada saat yang serupa wa kullukum mas'ulun, setiap daripada kamu itu akan ditanya dan disoal pada orang yang berada di bawahnya. Anak kita adalah merupakan jagaan kita, kita bertanggungjawab kepada anak tersebut. Ya, adapun kalau sekiranya mereka terjadi juga perangai-perangai seumpama itu, maka itu kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Cuma apa yang perlu kita lakukan, doalah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa kita ini didengari dan mudah-mudahan anak tersebut akan menjadi anak yang soleh sesudah kematian kita, di saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kehidupan seseorang itu yang menentukan baik dan buruknya adalah Allah, tetapi kita berusaha untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hairan dalam hidup anak Nabi Nuh alaihi salam, ya, begitu juga dengan beberapa sejarah yang berlaku kepada para anbiya-anbiya yang lain, itu ada beberapa anak-anak mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyaz-billah. Ini adalah usaha tuan-tuan dan puan-puan, usaha kita untuk bagi kepada anak kita didikan yang bagus. Ustaz, saya ada beberapa lagi soalan sebelum saya nak ambil kepada soalan di Facebook. Mungkin soalan ini saya tanya pada Ustaz, sekiranya anak semua anak yang soleh, anak yang baik semuanya, jadi mungkin semua berebut nak jadi imam, adakah
kita boleh bahagi-bagikan tugas seorang mandi, mungkin yang ni mandikan, yang ni imam, yang ni kubur. Jadi adakah itu dapat pahala yang sama atau bagaimana Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, setiap apa yang dilakukan oleh anak tersebut semuanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal jazaul ihsan illa al ihsan. Tiadalah bagi kebaikan itu melainkan kebaikan yang akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing berebut dan mengagih-agihkan pembahagian dari surat kerja-kerja tersebut. Itu adalah sesuatu yang terbaik. Si anak yang sulung, tak apa abang ni, oleh kerana abang yang sulung, biarlah abang menunaikan ibadah solat jenazah kepada ayah ataupun ibu kita ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Kamu berdua ataupun kamu berempat tolong mandikan jenazah tolong mandikan jenazah ayah ataupun ibu tersebut, dan kemudian yang lain melaksanakan kerja-kerja lain, masing-masing akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya saya ingin menyatakan tadi, jangan sampai kita tinggalkan dua amalan tadi, iaitu solat jenazah dan juga mengusung jenazah sampai ke kubur, maknanya mengikuti jenazah tersebut, kerana itu disebutkan dalilnya secara jelas oleh Nabi SAW dengan dua pahala, setiap satu pahala itu sebesar bukit Uhud, seperti mana yang baginda SAW nyatakan. Subhanallah. Kalau ada anak-anak yang sama-sama semayangkan kepada kita dan sama-sama usung kita ke kuburan dan sama-sama turun ke liang lahat bersama-sama dengan kita, subhanallah, sangat indah tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak baca satu lagi soalan daripada Muhammad Afandi Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dengan menjadi imam jenazah kepada ibu bapa ini lebih bernilai dari harta benda yang bertimbun? Dan adakah ini termasuk dalam kategori ibu bapa yang telah berjaya mendidik anak-anaknya? Terima kasih. Adakah solat jenazah ini lebih bernilai Ustaz, kalau boleh solat jenazah, daripada harta benda yang kita ada di atas dunia ni? Silakan. Subhanallah. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan yattabi'ul mayyitu salas, yang akan mengikuti mayat jenazah itu ada 3 perkara, iaitulah ahli keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Dan kedua-dua akan pergi, yarji'u isnan, akan pergi 2 perkara. Yang pertamanya yang akan meninggalkan si mati berada dalam kubur adalah hartanya akan meninggalkannya, dan yang kedua adalah orang-orang yang datang ketika itu, yang ada adalah amalan-amalannya. Jadi di antara amalan yang baik tadi disebutkan, kita berjaya mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, itu adalah merupakan amalan-amalan yang terpakai, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita nak mengatakan bahawa melahirkan seorang anak yang salihah itu adalah merupakan sebaik-baik harta. Dan saya teringat bukan sekadar anak, sebelum anak itu isteri yang baik itu juga adalah merupakan harta aset yang paling penting dalam hidup kita. Berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan semata-mata, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah seorang wanita yang salihah. Kenapa? Wanita yang salihah ini adalah wanita yang berjaya untuk membantu suaminya melahirkan sebuah keluarga yang bahagia di dunia dan juga di hari akhirat. Justru itu, utamakanlah kita persoalan yang berkaitan dengan akhirat terhadap anak-anak kita, kerana berjayanya mereka dengan menjadi seorang profesor, seorang doktor, dan akhirnya mereka dapat memberikan kepada kita wang ringgit yang banyak, harta yang ada itu dia akan pergi meninggalkan kita. Tapi yang ada bersama dengan kita, jika kita berjaya melahirkan seorang anak yang salih dan juga salihah, walaupun mungkin hartanya tidak banyak, cukup-cukup sahaja dalam kehidupan, tapi pahala kebaikan yang dilakukan oleh anak tadi itu merupakan suatu harta yang akan berkekalan ketika saat waktu kita dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selagi mereka hidup, mereka melakukan kebaikan. Kebaikan itulah yang akan terus menjadi saham pahala dalam kehidupan kita di alam kubur. Ustaz, kita tajuk ni saya kira banyak menyentuh jiwa saya secara peribadinya, dan juga sahabat penonton semua, saya kira benda yang sama juga. Semua Ustaz, kita dah penghujung rancangan. Mungkin tak Ustaz boleh ceritakan sikit kepada kita kesimpulan, apakah topik perbincangan kita ini bicarakan dan apakah persediaan yang perlu kita lakukan? Silakan Ustaz. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulan masa tidak mengizinkan kita untuk berbicara dengan lebih panjang. Maka poin yang pertama sekali, tolong jadikan anak kita ini adalah harta benda kita yang terbaik di dunia dan juga di hari akhirat. Didik anak-anak kita dengan kebaikan demi kebaikan,
Dan sebelum daripada anak kita menjadi baik, tuan-tuan, jadikan diri kita baik terlebih dahulu. Kita berbuat baik kepada ibu dan juga ayah kita. Ulama mengatakan, barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Buat baiklah kamu kepada ayah dan juga ibu kamu. Nanti anak-anak kamu juga akan melakukan kebaikan. Doalah kepada mereka selalu dalam setiap kali kita menunaikan solat, supaya mereka ini adalah terdiri daripada anak-anak yang soleh dan juga salihah. Dan pada saat yang serupa, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bila masa kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong persiapkan diri kita dengan amal-amal yang saleh dan elakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan dosa, khususnya dosa kepada manusia yang lain. Takut-takut kita bertemu dengan Allah, kita menjadi insan yang muflis, segala kebaikan-kebaikan kita diratah, diambil dan dirampas oleh orang lain. Wali'ayazubillah. Saya kira itu di antara kesimpulan. Persiapkan diri kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Mungkin boleh baca sikit doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna dhurriyatan salihatan. Allahumma rzuqna dhurriyatan salihatan في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم صالحين. اللهم اجعلهم صالحين. اللهم اجعلهم صالحين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz dan juga sahabat penonton semua. Saya kira tajuk pada pagi ini dapat memberikan kesan kepada kita, dapat kita sampaikan dan juga dapat kita amalkan. Esok jangan lupa bersama dengan Da'i Azrin dan juga Ustaz Halim Din dengan tajuknya Pendamai ataupun Al-Islah. Jadi sahabat penonton semua, saya dan Fadil Ustaz memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang kami berbicara langsung terkasar bahasa, terlebih bicara. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan kita semua. Yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.